Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan jemaah surah bagi perdana yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'. Hari ini kita akan teruskan dengan kupasan buku kita, iaitu Hidup dalam Sunnah, yang dikarang oleh Haji Jafri Abu Bakar Mahmudi. Kita nak sentuh berkenaan dengan mandi hari ini, muka surat 5, mandi. Bagaimana Nabi SAW mandi? Cara baginda mandi, yang pertama baginda mencuci tangan dan memulakan bahagian kepala. Jadi Nabi cuci tangan, kemudian memulakan bahagian kepala. Cuci tangan dulu. Sebab kita bangun bertidur ni, masa kita tidur kita tak tahu tangan kita bergerak ke mana. Jadi cuci tangan dulu. Sebab orang Arab dia tak banyak air macam kita. Jadi bila dia nak celup dalam timba ataupun baldi ataupun bekas mandi itu, mesti tangan tu mesti bersih. Memang tangan tu mesti dicuci dulu, baru boleh celup dalam bekas timba ataupun bekas air tadi. Jadi apa yang Nabi buat? Nabi basuh tangan dulu, kemudian memulakan bahagian kepala. Daripada Jabir bin Mut'im radhiyallahu an berkata, kami saling membincangkan tentang mandi janabah di sisi Nabi SAW. Mandi janabah ni mandi junub lah. Lalu baginda SAW bersabda, Nabi ajar tu sahabat macam mana? Amma ana, Nabi kata, amma ana, adapun saya, fa'akhudhu mil'a kaffi thalathan fa'asubbu ala ra'si thumma afidhuhu ba'da ala sa'iri jasadi thumma afidhuhu ba'du ala sa'iri jasadi. Nabi kata, saya mengambil dua tapak tangan ni. Dua tapak tangan Nabi ni, Nabi basuh 3 kali. Basuh tangan lu, tapak tangan 3 kali. Kemudian saya siramkan di kepalaku. Lepas basuh tangan di tapak tangan ni, tapak tangan, kemudian Nabi ambil air dan disiram di kepala, mulakan dengan kepala. Jadi Nabi basuh tangan dan Nabi mulakan dengan menyiram di kepala. Kemudian saya tuangkan setelahnya pada semua tubuhku. Kemudian lepas kepala barulah Nabi basuh seluruh tubuhnya. Itu hadis riwayat Ahmad. Itu cara yang pertama Nabi mandi, maknanya cuci tangan dulu 3 kali, kemudian barulah Nabi start basuh kepala dan kemudian seluruh badan. Cara yang kedua ialah mencuci tangan, memulakan dengan berwuduk, kemudian membasuh kepala dan seterusnya seluruh anggota badan. Cara yang kedua ni ialah cuci tangan. Cuci tangan macam tadi, cuci tangan ataupun telapak tangan ni. Kemudian berwuduk. Ambil wuduk. Kita ni ambil wuduk last sekali. Yang Nabi buat apa? Ambil wuduk. Lepas cuci tangan tu, ambil wuduk. Lepas ambil wuduk, barulah Nabi basuh kepala dan seterusnya mandi seluruh badan. Mulakan dengan kepala, kemudian seterusnya sehingga seluruh badan. Ini berdasarkan pada hadis riwayat Al-Bukhari, hadis 248 dan hadis riwayat Muslim, hadis 316, an Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ightasala minal janabah bada'a faghasala yadayhi thumma yatawadda'u kama yatawadda'u lis-salah thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma' fayukhallilu biha usula sya'rihi thumma yasubbu ala ra'sihi 3 ghurafin biyadaihi thumma yafidul ma'a ala jildihi kullih. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, iaitu isteri Nabi SAW, bahawa jadi kalau isteri Nabi menceritakan ni tepatlah sebab isteri Nabi dekat dengan Nabi ya. Jika Nabi SAW, kata Aisyah, jika Nabi mandi junub, baginda memulainya dengan mencuci kedua tapak tangannya. Mula dengan mencuci kedua tapak tangan.
Kemudian baginda berwuduk sebagaimana berwuduk untuk solat. Wuduk untuk solat. Bukan wuduk cincai-cincai ya, wuduk untuk solat. Sebab wuduk itu kita nak pakai. Lalu baginda memasukkan jari-jarinya ke dalam air dan menggosokkannya ke kulit kepalanya. Kemudian Nabi selepas daripada Nabi basuh tangan, kemudian Nabi berwuduk komplit macam mana berwuduk untuk solat. Selepas pada itu, yang step yang seterusnya ialah Nabi masuk tangan tu. Kalau kita sekarang ni guna pipe lah, tapi Nabi tu ada bekasnya untuk air untuk mandi. Nabi masukkan tangan, kemudian mengambil air dan Nabi bawa ke mana? Ke kulit kepalanya ataupun ke ke tempat tumbuh rambut ni, kepala ni, dan kemudian Nabi SAW menggosok ke kulit kepalanya, mula daripada kepala kepalanya. Kemudian baginda menyiramkan air ke atas kepalanya dengan cedokkan kedua tapak tangannya sebanyak 3 kali. Ambil, cedok kepala. Kemudian baginda mengalirkan air ke seluruh kulitnya ataupun ke seluruh badannya. Maknanya Nabi mula kepala, ambil, gosok kepala, gosok, ambil 3 kali, 3 cedok tapak tangan, kemudian barulah Nabi basuh seluruh badannya ataupun ke seluruh kulit badannya. Itu cara yang kedua yang Nabi buat bila Nabi mandi janabah ya. Yang ketiga, membersihkan tangan, mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Kita kalau cuci kemaluan tangan kiri ya tuan-tuan ya, dengan cuci tangan kanan. Yang ketiga, cara yang ketiga ialah membersihkan tangan. Itu standard. Maknanya bila bangun tidur tangan bersih. Sebab tangan ni masa tidur mungkin masuk dalam mulut, kena air basi ataupun pergi kepada kemaluan dan sebagainya, kita tak tahu. Kita bersihkan tangan sebagaimana Nabi buat, mencuci kemaluan dengan tangan kiri, berwuduk, membasuh kepala, kemudian membersihkan seluruh tubuh. Jadi yang riwayatnya akhir ni, iaitu riwayat Bukhari hadis 265 ataupun Muslim hadis 317 ni, dia punya bezanya ialah Nabi tambah iaitu mencuci kemaluan dengan tangan kiri selepas Nabi basuh kedua tangannya. Basuh kedua tangan, kemudian Nabi mencuci kemaluan dengan tangan kiri, kemudian Nabi berwuduk sempurna macam mana kita nak solat, wuduk untuk solat. Kemudian Nabi basuh kepala, kemudian setelah itu Nabi ikuti dengan basuhan ke seluruh tubuh. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, insya-Allah kita pada penjumpaan kita yang akan datang, kita akan lihat hadis yang menyatakan tentang perlakuan Nabi SAW tentang mandi lagi. InsyaAllah kita akan sambung. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.